Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mari kita sama-sama buka majlis kita dengan baca Ummul Kitab ila syarafin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa zurriyyati ajma'in wa azwajil mutahhirin wa sahabatil kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. InsyaAllah sama-sama kita mulakan pertemuan kita dengan kita sama-sama berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-kurabu wa tuqda bihi al-hawaiju wa tunalu bihi al-ghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak bi rahmatika ya arhamar rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati tuan pengerusi kita, tuan imam kita, pada saat AJK Surau, tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama-tama dan selamanya kita sama-sama merafakkan setinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah dan kurniaannya kita sama-sama dapat diberikan ruang dan juga peluang untuk kita sampai kepada hari ini meneruskan kehidupan kita. Maka mudah-mudahan dengan apa yang sampai kepada kita dalam pelbagai jenis nikmat pemberian anugerah dapat kita gunakan, manfaatkan ke arah kebaikan. Sama-samalah kita niatkan mudah-mudahan ianya menjadi bekalan yang baik yang akan kita bawa ke akhirat kelak. Baik tuan-tuan yang dimuliakan Allah Ta'ala, dalam masa yang sama kita juga sangat bersyukur kepada Allah Ta'ala. Lama-kelamaan surau ini bertambah ceria dengan keadaan ayat Quran mengelilingi kita. Meja pun dah baru, banyak benda, banyak perubahan lah. Sebab saya mula-mula mengajar takmir surau ni lah, surau pertama. Time tu pun saya cakap gagap-gagap lagi. Tahun 2018 nak naik surau pun nak naik tangga. Lepas pijak surau bunyi kayu. Bila pijak tu saya terkenang zaman dulu lah. Zaman dulu biasa kita ke zaman kecil-kecil, rumah ni macam tu, atas papan, bawah batu kan. Dulu masa zaman saya tu, zaman kita main kereta dash yang kuro. Kereta lomba tu, enjin Tamiya, main ke atas, seronok. Tapi sekarang semua rumah dah tak ada macam tu. Baik, sekarang rumah pun dah macam ni lah, batu keliling kita. Nak cantik, banyak pasang cermin. Samalah.
banyak sangat perubahan. Semuanya atas usaha tuan-tuan lah. Tuan-tuan menyumbang, mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Taala mengatakan, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang yang mengimarahkan rumah Allah Taala hanya saja pada dirinya ada iman yang kuat kepada Allah Taala. Kemudian yang kedua, dia yakin dan percaya adanya hari akhirat. Maka dengan kesempatan yang dia ada, dia gunakan dari sudut tenaga, harta, masa untuk dia mengimarahkan rumah Allah Ta'ala yang disebut surau lah kita, supaya ini menjadi bekalan yang baik di akhirat kelak. Baik, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam masa yang sama juga kita bersyukur kepada Allah, kita dah masuk kepada tahun yang baru. Lebih kurang apa hari ini? 4 Muharram. Jadi bila mana kita sebut berkaitan dengan Muharram, kita tak akan lari daripada kita melihat beberapa kisah pengorbanan yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada zaman Sayyidina Umar, zaman tu Sayyidina Umar fikir, apakah salahnya kita meletakkan satu tarikh untuk kita menulis surat, membuat apa-apalah biar mudah. Macam kita lah zaman sekarang, dokumentasi. Maka ada yang mencadangkan kita letak tarikh pada hari kelahiran Nabi. Ada yang mencadangkan kita letak tarikh ketika mana Nabi dilantik sebagai Rasul. Dan ada yang mencadangkan kita letak tarikh pada tarikh hijrah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi seperti mana yang kita tahu, tarikh tersebut bertepatan dengan tarikh hijrah Nabi. Masa Nabi berhijrah sampai ke kota Madinah, Nabi duduk hampir 10 tahun lama. Jadi sebab itulah Nabi itu wafat ketika mana umur hampir 9 ke 10 hijrah. Baik, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mempunyai azam yang baru dan juga semangat yang baru untuk kita sama-sama menambahkan amal kebaikan kita dalam pelbagai jenis bentuk. Kalau dari sudut syariat, ia disebut sebagai haul. Haul tu dah cukup tempoh 1 tahun. Kalau kita ikut kalender hijrah, kalau kita nak ikut kalender Masih, sama je, tak ada masalah. Bila mana kita sebut berkaitan dengan haul, dia ada kaitan dengan hukum hakam zakat. Zakat tu kan, zakat tu kan dua, satu haul cukup 1 tahun, satu nisab kiraan dia. Jadi kalau kita tengok dalam nama web di zakat, dia bahagikan kepada 2. 1 sampai 7 Julai lain dia punya nisab dia. Daripada Ogos sampai kepada Disember lain dia punya nisab. Sekarang ni dah masuk RM21,000. Kalau ada simpanan tak guna, tak sentuh, dalam bentuk harta, pelaburan, tabung haji, ASB, maka kita kena keluarkan zakat. Baik, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan saya kita bicara berkaitan dengan kitab Penawar Bagi Hati. Semuanya soal berkaitan dengan hati kita. Jadi bila kita baca daripada awal sampai habis, ni dah nak habis dah ni. 7, 8, 9, 10, sikit lagi. Semua yang kita bicarakan ni adalah soal hati. Bila kita bicarakan, dia perkara yang sangat berat. Sebab itulah daripada dulu saya mulakan dengan kita sama-sama berselawat. Kalau tuan-tuan baca, kita nak buat, nak tiru siapa? Maka Allah Ta'ala sebut, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Kita dah sebut banyak kali. Sesungguhnya pada diri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam terdapat contoh tauladan yang sangat baik. Itulah contoh, ikon, role model, rujukan kita dari sudut semua perkara. Bahkan dalam bab yang kita bicarakan berkaitan dengan akhlak. Baik, kita masuk kepada bab fasal yang ke-7, tawakal. Tawakal, berserah diri. Allah. Itulah kita nak cakap ni, kita bicara berkaitan dengan soal hati. Hati yang sangat bersih.
Jadi kita nak katakan kepada seseorang, pada diri kita dan sebagainya agak sukar. Maka yang paling terbaik, kita jadikan Nabi sebagai contoh kita. Itulah dia. Jadi mudah-mudahan dengan kita banyak berselawat, datanglah perasaan rindu dan kasih kepada Nabi. Lalu timbul dalam perasaan kita, fikiran kita untuk kita mencontohi, mengikut kemampuan kita dari sudut akhlak, ibadah dan iman dan sebagainya lah. Baik, kita tengok kepada fasal yang ketujuh. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid darain. Berkata musannif pengarang kitab, mudah-mudahan kita mendapat manfaat ilmunya dunia akhirat. Amin. Fasal yang ketujuh membicarakan berkaitan dengan tawakal. Tawakal itu wakil lah, mewakilkan. Tawakal berserah diri. Pengertian tawakal, dia bagi pecah-pecahan dah. Percaya dengan Allah Ta'ala dan yakin bahawa kodoknya lulus. Kan kita bicarakan semuanya berkaitan dengan soal hati. Jadi istilah tawakal kita serahkan bulat-bulat kepada Allah Ta'ala. Semua itu soal hati, bukan dari sudut anggota badan kita, tidak. Semuanya adalah pasrah itu dalam sudut hati kita, dalaman. Percaya dengan Allah Ta'ala dan yakin bahawa kodoknya lulus. Maksudnya dia sangat yakin kepada Allah Ta'ala. Dia serahkan semuanya kepada Allah Ta'ala. Contoh, tuan-tuan tadi keluar rumah, banyaklah bacaan zikir keluar rumah dan sebagainya. Antaranya kita sebut Bismillahi tawakkaltu Allah. Dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal kepada Allah Ta'ala. Jadi maksudnya kita keluar rumah ataupun kita tinggalkan kenderaan, kita menyebut nama Allah dan kita bertawakal kepada Allah Ta'ala. Jadi maksudnya dari sudut dalaman hati dia serahkan segala urusan kepada Allah Ta'ala. Jadi bila mana kita dah sampai ke sini, kita dah tak fikir dah soal rumah dah. Berkaitan keselamatan, berkaitan dengan keadaan, berkaitan apa yang kita lupa. Mungkin kita lupa tutup switch, tutup tingkap, pasang gembok dan sebagainya. Bila kita dah berjalan, kita dah lupa dah. Sebab apa? Sebab kita yakin, aku dah serahkan segala urusan kepada Allah Ta'ala. Nanti kita akan tengoklah contoh dia, macam mana orang boleh sampai kepada tahap sangat yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, dan mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama itu kan soal dalaman iman dia, yakin dan percaya kepada Allah. Dari sudut yang kedua, mana dia dapat keyakinan tersebut? Kerana dia biittibai sunnati Nabi, kerana ikut sunnah Nabi. Nabi kan setiap perkara kan dia berserah diri kepada Allah Ta'ala. Dulu kita dah baca ada hadis berkaitan dengan tiarat, daripada perkataan tuyur, burung. Orang zaman dulu, ni orang Arab lah, orang kita tak ada, nak keluar musafir jalan jauh, dia nak sangat bertawakal kepada Allah, nak ikut jalan kanan ke, nak ikut jalan kiri ke, nak lurus. Lalu dia melepaskan burung, ambil burung, lepas depan itu, lepas burung straight, dia pun jalan straight. Burung terbang kanan, dia pun jalan kanan. Ataupun guna anak panah. Anak panah tuju ke mana, maka dia akan pergi ke suatu tempat. Jadi itu zaman jahiliah. Tetapi yang Nabi ajarkan kepada kita, kita serahkan segalanya kepada Allah Ta'ala. Itu dari sudut dalaman batin. Ini semua soal hati. Jadi hatinya sangat pasrah kepada Allah Ta'ala. Dari sudut anggota badan tu lain. Nanti kita tengok macam mana. Baik, ni. Dan berusaha pada barang yang tidak dapat tiada daripada makanan, minuman dan pakaian. Jadi maksudnya di sini mengatakan kepada kita, dia berusaha
pada barang yang tiada dapat tiada daripadanya. Maksudnya sesuatu benda yang kita tak pasti akan datang. Sama ada tuan-tuan rumah betul-betul selamat ke tidak. Sama ada tuan-tuan naik kenderaan betul-betul selamat ataupun tidak. Kita tak tahu. Perkara yang akan datang, yang akan berlaku kepada kita. Maka setelah kita memeriksa kenderaan dalam keadaan baik, minyak sudah penuh, angin pun cukup, kita pun yakin dari sudut zahir yang jelas yang kita nampak. Maka setelah itu pun kita niat dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Engkau, bismillah, jalan. Jadi itu dari sudut dalaman dia. Perkara yang akan datang kita tak tahu. Dan yang keempat, dan memelihara diri daripada seteru seperti yang diperbuat oleh sekalian Nabi alaihi salatu wassalam. Baik. Ini yang tadi kita katakan pada zaman jahiliyah, nak elakkan perkara tersebut. Tiarab itu kan benda-benda yang khurafat lah, kita kata. Benda-benda yang pada sangkaan pengalaman orang-orang tua zaman dulu. Banyak dah kita cerita. Contoh kita nak pergi balik kampung, cuti merdeka, ataupun kita nak pergi IKEA, banyak promosi, kita nak pergi jauh ni, ceras. Kita keluar daripada jalan lorong durian, keluar daripada rumah, ada biawak lalu. Kita pun cakap lah, bang, dulu mak pesan kalau ada biawak tak boleh pergi, patah balik. Kita pun patah balik. Dah siap-siap, dah mandi, dah kemas, dah semat-semat. Bininya ada koyak sikit jubah apa tudung dia. Jahit-jahit tercocok. Bang, ni tercocok ni, yang alamat tanda tak baik. Lebih baik kita jangan keluar rumah hari ni. Tak keluarlah rumah. Banyaklah benda. Lepas dia tengok macam tu, tiba-tiba bunyi cicak. Betul lah tu bang. Cicak pun kata ya. Tak apalah, hari ni kita tak payahlah, next time lah. Banyaklah benda kan. Tuan-tuan lagi mahir, orang-orang zaman dahulu. Dan memelihara diri daripada seteru, benda yang bukan-bukan. Kerana apa? Kerana kita kan ada Allah Ta'ala. Tu yang berat tu. Dia malah berat. Orang tua kata, orang sekeliling kata, kita macam dah jadi satu benda yang dah disetkan dalam minda kita. Maka memanglah kita tak percaya 100%, tapi ada perasaan bersangka buruk, takut-takut berlaku yang seperti yang diceritakan oleh orang. Tetapi nak mengelakkan perkara tersebut, sebab itulah musannif katakan yang pertama, percaya dengan Allah dan yakin dengan qada Allah Ta'ala. Itu yang berat. Sehingga akhirnya kalaulah berlaku sesuatu perkara pun, contohnya aksiden, contohlah, maka dia tidak akan menyalahkan takdir. Dia tak akan kata, itulah bang, saya dah kata biawak lalu, jangan teruskan, patah balik, abang tak dengar. Contoh. Tapi kalaulah dia betul-betul beriman kepada Allah, dia akan kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua ni kan datang daripada Allah, dan kepada Allah lah kita semua akan kembali. Takdir. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Sesuatu yang berlaku tidak akan berlaku kecuali dengan izin Allah Ta'ala. Semua daripada kuasa Allah Ta'ala. Baik, berkata Al-Qadi Iyad, ini adalah mazhab pilihan Imam At-Tabari dan juga kebanyakan fuqaha. Itu dia. Huwa Imamu Alama Al-Hafiz Al-Wahid Syekhul Islam Iyad bin Musa bin Iyad bin Amru bin Musa bin Iyad Al-Yah Al-Andalusi. Panjanglah. Jadi Imam Qadi Al-Iyad ni sangat terkenal. Banyaklah dia punya hujah dan juga pandangan yang kita gunakan dalam ilmu tasawuf. Dan juga Imam Tabari juga adalah seorang tokoh ulama yang sangat hebat. Kalau kita baca dalam kitab tafsir, kan banyak kitab tafsir, sangat banyak. Kalaulah disebutkan tafsir yang paling utama, yang paling besar, yang paling senior lah,
tafsir Imam At-Tabari. Itu dia. Kemudian tafsir Imam Al-Qurtubi, mudah sikit. Kemudian tafsir Ibnu Katsir, mudah sikit. Kemudian zaman sekarang banyaklah daripada ulama terkini tafsirnya lebih mudah. Baik, kita tengok tawakal adalah kelakuan yang dipuji dan disuruh. Itu yang kita sebut perkara yang disebut sebagai mahmudah, yang dipuji pada syarak, kita kena sematkan dalam hati kita. Kita kena hiaskan dalam hati kita, kerana ia adalah di antara akhlak yang terpuji pada syarak. Dan sesungguhnya tawakal itu satu kelakuan yang dipuji, yang menyebabkan Allah Ta'ala mengasihi orang yang bersifat dengannya. Samalah semua sifat yang kita baca daripada awal berkaitan dengan taubat, khauf, rujuk, raja, zuhud, sabar, syukur, kemudian tawakal. Semua sifat tersebut di antara sifat-sifat yang menyebabkan Allah kasih kepada hamba-Nya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha yuhibbul mutawakkilin." Samalah. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang bertawakal kepadanya. Jadi tawakal itu kan kita berserah diri kepada Allah Ta'ala. Jadi maksudnya perbuatan kita serahkan segala urusannya, yang lepas, yang sedang, dan perkara yang akan datang kepada Allah Ta'ala. Maka sudah tentulah perbuatan tersebut di antara perbuatan yang baik. Maka Allah Ta'ala mentakkidkan dengan mengatakan, sesungguhnya Allah kasih kepada orang yang sering bertawakal. Dan lagi tawakal itu kelakuan yang disuruh, ada kalanya wajib dan ada kalanya sunat. Wajib itu maksud kita kena buat kerana ia adalah qada dan qadar Allah Ta'ala, macam tadilah kita cerita. Dan ada kalanya dalam keadaan sunat, pilihan. Kerana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa 'alallahi falyatawakkalu in kuntum mu'minin." Dan kepada Allah jugalah hendaklah kamu berserah jika benar kamu orang-orang yang beriman. Itu dia. Bukan mudah kita nak serahkan segala urusan semata-mata kerana Allah Ta'ala. Kerana dalam diri manusia itu ada sifat keraguan. Samalah. Walaupun kita katakan dalam bacaan kita, Bismillahi tawakkaltu 'alallahi ta'ala, kita serahkan kepada Allah, tapi dalam masa yang sama ada sifat curiga, rasa nak tengok semula, rasa zon yang sangat tinggi, sangkaan. Tetapi sekiranya seorang tersebut sangat-sangat beriman kepada Allah, keyakinan dia sangat tinggi, dia serahkan bulat-bulat kepada Allah Ta'ala. Banyak kisah. Contohnya berlaku kepada Imam Darda. Kalau tuan-tuan baca beli buku Manzil kan, Manzil, depannya ada Manzil. Manzil ni sangat bagus. Memang ada saranan daripada Nabi. Panjanglah hadisnya. Antara Nabi sebut lebih kurang, bacalah olehmu 33 ayat. Maka insya-Allah adalah kelebihan dia, Nabi sebut. Maka ulama pun susun 33 itu adalah ayat Manzil. Boleh hafal. Banyak sangat kelebihannya. Lepas tu belakang dia ada 7 bacaan. Bagaimana kita nak disebut munjiat, menyerahkan segala urusan kepada Allah dalam bab tawakal. Kemudian yang terakhir sekali ada bacaan zikir Imam sahabat Nabi Abu Darda. Maksudnya bagaimana penyerahan diri dia sepenuhnya kepada Allah Ta'ala. Maka pada satu hari, Abu Darda ni sahabat Nabi. Makam tu kan tempat yang pernah diduduki, tak semestinya kubur. Dekat Mesir pun ada makam Abu Darda, makam Abu Darda, dan juga makam Imam sahabat Nabi Abu Zar Al-Ghifari. Abu Zar Al-Ghifari sama. Jadi satu masa ketika mana Abu Darda duduk di rumah Allah Ta'ala, sahabatnya mengatakan, "Wahai Abu Darda, tidakkah kau lihat sekarang ini
kawasan rumah engkau sedang terbakar, kawasan rumah dia. Macam itulah duduk sebelah-sebelah di jiran. Maka Abu Darda kata, rumah aku pasti tak akan terbakar. Dia yakin. Sebab apa? Sebab dia dah baca doa sebelum keluar rumah. Dia serahkan bulat-bulat kepada Allah Ta'ala. Panjang sikit lah bacaan dia. Tuan-tuan belilah buku tu, bahas RM1.50 je. Dia sangat yakin bahawa rumahnya tidak terbakar. Dia pun duduk di rumah Allah Ta'ala sampai habis. Kemudian dia pun balik. Bila dia balik, dia tengok rumah dia memang tak terbakar, tapi rumah sebelah terbakar. Itu memang tahap sahabat lah. Tuan-tuan jangan macam tu. Kalau orang kata, bang, rumah abang kawasan abang terbakar, ya ke? Cepat-cepatlah balik. Kita bukan sahabat. Sahabat iman dia lain. Sahabat dia, yelah, kita ni kalau orang sebut, kita cepat-cepatlah balik. Itu sebagai pengajaran. Sebagai pengajaran. Baik, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun. Dan dengan demikian itu, maka kepada Allah jugalah hendaknya orang-orang yang beriman itu berserah diri, tiada kepada yang lain daripadanya. Jadi maksud bertawakal itu adalah kita menyerahkan segala-galanya kepada Allah Ta'ala, semuanya. Dari sudut yang tadi dah sepenuhnya kita serahkan kepada Allah Ta'ala, bulat-bulat. Kita sangat yakin dan percaya Allah Ta'ala akan jaga. Macam doa musafir kan, kita serahkan segalanya kepada Allah Ta'ala. Berkaitan dengan rumah kita, anak kita, harta kita. Kita musafir ni lama, 2-3 hari. Jadi macam mana yang nak jaga rumah kita, harta kita, anak kita ni? Maka kita serahkan bulat-bulat kepada Allah Ta'ala. Tapi itu memang iman yang betul-betul orang yang beriman. Nak ceritanya yang Allah sebut ni, tahap keimanannya yang begitu mantap. Bila ada orang sebut pasal benda tersebut, dia terus kembali kepada Allah. Itu memang hebat lah. Beza macam kita. Yalah, bukan kita dah masuk, bukan tuan-tuan, maksudnya orang lain lah. Tuan-tuan hebat. Contoh kalau orang, dia dah keluar daripada rumah, dia dah kunci, tutup tingkap dan sebagainya, dah grill, dah pasang mangga, dia pun keluar, Bismillahirrahmanirrahim, Allah, pergi ke surau. Maka pada waktu tersebut, dia dalam fikiran dia fikir, rumah aku insya-Allah selamat. Tadi aku dah tutup tingkap kanan, tingkap bilik, tingkap dapur, semua aku dah tutup. Aku dah tutup grill, aku dah mangga. Dia fikirnya itulah. Itulah manusia normal. Aku dah pasang lampu dekat luar, insya-Allah selamat. Tapi yang disebut di sini, bila sebut sahaja berkaitan dengan benda yang dia telah buat, dia serahkan kepada Allah. Dia tak fikir benda itu semua. Dia yakin Allah lah sebagai wakil yang menjaga rumah dia. Itulah tahap orang-orang yang berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dia. Memadailah pada Allah sebagai tempat berserah. Kerana firman-Nya, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Itu dia. Ini satu zikir. Adalah kitab banyaklah. Ayat sekali kita sebut wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ini kan apa? Surah At-Talaq, apa tu namanya? Ayat 1000 dinar. Kan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu may apa? Wa may yarzuqhu may yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Ayat 1000 dinar dia di antara gabungan ayat yang ketiga dan keempat. Jadi dia bukan satu ayat. Jadi bukannya tak elok, tapi kurang sesuai dah kalau kita baca ayat 1000 dinar ketika solat. Sebab dia bukan ayat yang penuh. Dia ayat yang setengah, ambil ayat yang belakang. Baik.
Dan ingatlah, sesiapa berserah diri bulat-bulat kepada Allah, maka Allah cukupkan baginya untuk menolong dan menyelamatkannya. Allah, yakni ia menolak daripadanya barang yang menyusahkannya. Ada cerita dia menarik, ayat 1000 dinar. Kenapa disebut 1000 dinar? Saya pun dah lupa-lupa lah. Dulu pernah cerita. Baik, nanti kalau ingat kita cerita balik lah. Dinar tu duit emas. Zaman sekarang itulah. Oleh kerana kita telah menjadikan fiat, duit kertas, sebagai mata wang yang utama, maka dah tak jadi satu set dalam otak kita. Sama macam Nabi. Nabi kan ada dinar, dirham. Dinar tu emas, dirham tu perak, sebagai sesuatu yang disebut naqdain, mata wang. Jadi maksudnya sesuatu benda yang sangat bernilai. 1 dinar bersamaan 4.25 gram. 4.25, sikit kecil ya. Macam duit 5 sen tu ya. 5 sen yang baru lah. Tapi nilai dia daripada zaman Nabi sampai sekarang, nilai dia sama dengan seekor kambing. Satu kambing. Lebih kurang RM900 lah. 1 dinar. Jadi ayat tersebut ayat 1000 dinar. 1000 ekor kambing nilai dia. Oh, banyak. Baik, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan firman-Nya, alaihissallahu bikafin abduh. Bukankah Allah itu cukup untuk mengawal dan melindungi hamba-Nya yang bertawakal kepadanya? Allah. Baik, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ia menolakkan kejahatan daripada hamba-Nya. Rukun tawakal ada 3 perkara: tauhid, kelakuan hati, perbuatan. Ada rukun juga. Setiap benda daripada awal, taubat, zuhud, semua ada rukun. Ulama ni sangat detail menulis sesuatu perkara, walaupun soal hati, tapi dengan begitu teliti. Baik, rukun yang pertama tauhid. Itu yang kita sebut. Dia berkait rapat dengan akidah kita, tauhid kita, kepercayaan kita, keyakinan kita. Iman itu kan percaya je. Kita percaya semuanya daripada Allah, settle. Jadi nak datangkan iman yang mantap, percaya 100%. Oh, bukan mudah. Yang pertama itu tauhid. Tauhid itu mengesakan Allah, hanya Allah saja. Tauhidullah, Allah itu satu. Yaitu seperti engkau iktikadkan dengan iktikad yang pasti bahawa tiada yang memperbuat melainkan Allah Ta'ala tadi. Kita sebut tidak ada sesuatu yang berlaku kecuali kesemuanya di atas kehendak Allah Ta'ala. Memanglah kita ada pilihan untuk berfikir sebelum melakukan sesuatu perkara. Tetapi setiap perkara yang berlaku semuanya adalah atas kehendak dan juga keizinan Allah Ta'ala. Dia selari bertepatan dengan apa yang Allah Ta'ala telah tentukan yang berada di setiap kitab amalan kita. Jadi kita nak meyakini 100% semuanya datang daripada Allah. Oh, itu iman yang betul-betul mantap. Sangat rasa rendah diri, sangat rasa tidak memiliki sesuatu. Tapi sebagai manusia biasa, kita balik rumah, kita kata, oh, ini rumah hasil daripada usaha aku. Aku makan ni semuanya daripada hasil kerja aku. Aku dapat isteri ni hasil aku usaha cari, merantau tempat, akhirnya jumpa. Duduk tinggal serumah, lama-lama digunakan anak 1, 2, 3, 4, 5. Daripada motor, beli kereta, beli MPV, semua hasil daripada usaha aku, contoh. Jadi dia meletakkan diri dia. Kan kita sebut tidak ada sesuatu yang berlaku kecuali kesemuanya daripada Allah.
Jadi itu manusia biasalah, manusia biasa tahapnya begitu. Tapi bila mana kita sebut orang yang imannya begitu mantap, dia akan sebut seperti nabi-nabi yang terdahulu lah. Bila orang memuji Nabi Sulaiman alaihissalam dengan kerajaan yang begitu hebat, dapat menguasai manusia, jin, angin, awan, hebat. Seorang nabi dan juga seorang raja. Bapanya Nabi Daud raja kepada manusia. Tetapi anaknya Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah, "Ya Allah, kurniakanlah kepadaku kerajaan yang tidak akan dimiliki oleh orang lain selepas daripadaku." Jadi hebat. Bahkan orang yang membina bangunan yang tinggi dan sebagainya, semuanya adalah daripada golongan jin. Kita sebut jin, kita terkencing tuan-tuan, takut lari. Tapi dia menjadi hamba kepada Nabi Sulaiman. Hebatlah. Nabi Sulaiman nak bergerak ke mana-mana, kalau rasa panas, tarik awan. Tarik awan. Kita buka payung panas, tarik awan. Oh, hebat. Andaikan terasa panas, tarik angin. Angin datang. Kita kena beli aircon. Setiap bulan kena bayar tinggi. Baik. Tapi apa yang disebut oleh Nabi, hadza min fadli rabbi, ini semua kelebihan yang datang daripada Allah. Itu betul mantap. Tidak pernah mengaitkan dengan dirinya sendiri. Oh, hebat. Baik, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baginya kerajaan dan pujian kepada Allah lah. Dan ia sangat berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berkuasa ke atas setiap segala sesuatu. Allah. Dan inilah tauhid asal bagi tawakal. Kerana hanya sesungguhnya tawakal kepada Allah taala, mereka tiada mengiktikadkan ada yang memperbuat sesuatu selain daripada Allah taala. Itu dia iktikad kita. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah berbeza dengan akidah yang lain. Akidah Qadariyah, ini sebab akidah lah, sebab disebut tauhid. Qadariyah itu kan qadar. Azan dulu.
Baik, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tengok sikit berkaitan dengan beberapa pandangan ulama berkaitan dengan takrif yang disebut sebagai tawakal. Al-Arif Billah Ibnu Ajibah radhiyallahu ta'ala berkata, tawakal ialah kepercayaan hati terhadap Allah sehingga tidak lagi bergantung kepada sesuatu selain daripada Allah, atau pergantungan kepada Allah dan berpegang kepadanya dalam semua perkara. Jadi itu yang tadi kita katakan, tawakal itu adalah sepenuhnya pergantungan dan penyerahan hanya kepada Allah Ta'ala. Kerana mengetahui dan yakin bahawa Allah mengetahui segala-galanya. Sebab iman dia sangat mantap. Kamu lebih yakin terhadap apa yang berada di tangan Allah berbanding apa yang berada di tanganmu. Kemudian ada juga yang berkata, daripada Abu Sa'id Al-Kharas berkata, tawakal ialah membenarkan kerana Allah Azza wa Jalla, bergantung dan cenderung kepadanya, tenang hati terhadap Allah mengenai apa yang dijanjikannya, serta mengeluarkan kegelisahan terhadap perkara-perkara dunia, dan rezeki daripada hati juga, semua perkara yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang bertawakal, menyerahkan segala urusan kepada Allah, apakah yang dia dapat? Ketenangan. Rasa diri sangat tenang, tak gelisah, tak resah, tak bimbang, tak takut. Kemudian daripada Imam Al-Qushairi radhiyallahu anhu berkata, tawakal tempatnya di hati. Itu yang disebut semua perkara yang kita bicarakan soal hati. Setelah manusia tahu dan yakin bahawa takdir itu daripada Allah, itu dia. Qada dan qadar semuanya ditentukan oleh Allah. Maka pergerakan anggota zahir tidak menafikan tawakal hati. Itulah dia. Walaupun hati yang bertawakal, tetapi anggota yang zahir bergerak. Yang mana kita yakin rezeki itu datangnya daripada Allah Ta'ala. Sangat yakin. Tuan-tuan sangat yakin rezeki itu datang daripada Allah. Tapi tangan kita kena berjalan lah, bekerja, masak dan sebagainya. Jadi maksudnya hati sangat yakin kepada Allah, tapi anggota badan itu bergerak, berusaha, bahasa dia. Sekiranya sesuatu itu sukar, itu adalah takdir Allah, dan seandainya ia bertepatan, itu adalah kemudahan yang diberikan kepadanya. Itu dia. Kemudian yang terakhir daripada Imam Al-Ghazali, dia mengatakan berkaitan dengan tawakal. Kadang-kadang orang yang jahil menyangka bahawa syarat tawakal ialah meninggalkan usaha, tidak berusaha mengubati diri serta menyerah diri kepada perkara-perkara yang membinasakan. Tawakal sepenuhnya. Keluar daripada rumah, tak tutup pintu, tak kunci dan sebagainya. Contoh, tanggapan ini adalah salah, kerana perkara tersebut haram di sisi syarak. Akidah kita pun salah. Kerana akidah kita kan, iman itu hatinya serah kepada Allah, tetapi anggota badannya berusaha. Syariat telah memuji tawakal dan meninggalkan manusia dan menggalakkan manusia melakukannya, maka bagaimana perkara tersebut boleh dicapai melalui perkara yang haram? Jadi maksudnya, hati yang sangat bertawakal kepada Allah, maka perlu disertai dengan usaha yang betul. Ada orang Arab Badui datang ke Masjid Nabawi. Maka bila mana dia nak masuk ke masjid, dia letakkan unta dan terus nak masuk. Lebih kurang macam itulah. Tuan-tuan pun selalu dengar. Maka Nabi mengatakan, tambatlah dan ikatlah. Nabi suruh tambat, kemudian ikat dia punya unta, nescaya tak akan berjalan. Jadi maksudnya itu kan usaha. Selepas itu barulah bertawakal kepada Allah Ta'ala. Baik tuan-tuan yang dimuliakan Allah Ta'ala, yang baik daripada Allah, segala kekurangan saya minta maaf. InsyaAllah ada umur yang panjang. Kita jumpa lagi pada minggu yang akan datang. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.